then Lothar Meyer, another guy who's very, very, very important in the development of periodic table because his research was completely different. So Lothar Meyer came out with a graph. So he plotted a graph. So Lothar Meyer plotted a graph, atomic volume against atomic mass. So he plotted a graph where atomic volume, graph isi padu atom melawan jisim atom tersebut. So bila diplotkan semua unsur-unsur yang ada waktu tu, apakah jisim mereka, apakah isi padu mereka, he calculate everything and then he plotted a graph. Bila dia plotkan graph, dia dapat satu graph. Graph itu dia namakan sebagai Meyer's curve atau lengkung Meyer. Alright, sempurna nama dia lah. Alright, so kalau soalan SPM dia kata aja, who have developed Meyer curve? So you must know Meyer curve by Lothar Meyer. Atau apakah yang telah diperkenalkan oleh Lothar Meyer, Meyer's curve atau lengkung Meyer. Nah, dalam lengkungan ini kalau kita lihat apa yang didapati ialah dia kata unsur-unsur yang berada. So those elements that are located at the same position in the graph are classified as same group. Alright, so kedudukan unsur-unsur ini di dalam graf yang beliau dapati dikelaskan sebagai dalam kumpulan yang sama. Misalnya ini adalah graf yang beliau dapat. So ini this what we call as Meyer's curve atau lengkung Meyer. So dapat graf yang what we call ups and down like this. So dia kata unsur-unsur yang mana berada pada kedudukan yang sama dikelaskan dalam kumpulan yang sama. Misalnya yang berada di puncak bagi graf tersebut. So lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. Dia kata bagi mereka yang berada pada kedudukan yang sama merupakan mewakili kumpulan yang sama. So this until now they are in the same group. Alright. The next example here is mereka yang berada di mana graf turun ke bawah. Beryllium, magnesium, kalsium, strontium, barium dikelaskan dalam kumpulan yang sama juga. Contoh yang ketiga, fluorine, chlorine, bromine, iodine di tempat awalan sebelum graf naik ke atas. Siapa yang berada pada kedudukan yang sama, they form the same group as well. So this is how he developed what we call the arrangement of atoms in the periodic table. So lengkungan Meyer or Meyer curve completely different than other scientists. Alright, so selepas what we call Meyer, then John Newland. So John Newland pula telah memperkenalkan satu lagi sistem. So dengan menyusun atom-atomnya berdasarkan increasing atomic mass. So based on increasing atomic mass. Dia pun samalah. So increase atomic mass, he arranged everything. So while arranging, he found one system, one pattern. And he called it as law of octave atau hukum octave. Hukum octave ini adalah mengikut nada muzik. Di mana dia kata setiap unsur, dia susun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, setiap unsur yang ke-8 ulang balik di hadapan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, the 8 start back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, the 8 start all over again. So dia mengkelaskan dalam bentuk susunan teratur jisim atom yang meningkat dan dikatakan sebagai law of octave. Alright. So didapati bahawa yang ini pun gagal juga. Why gagal? Kan susunan sebegini rupa only applicable for the first 17 elements only. Okay, hanya untuk 17 unsur yang pertama sahaja. So contoh susunan dia ialah macam ini. Alright, ini adalah contoh susunan. Dia kata first one hydrogen, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen. Yang ke-8 selepas itu ialah fluorine. Ulang balik. Sodium, magnesium, aluminium. So dia hanya susun dalam bentuk macam ini. Susunan jisim atom yang meningkat atau menaik. Unsur ke-8 dia ulang balik. Right? So they'll restart again the 8th element. So dia ulang macam ini. So hanya unsur sehingga unsur ke-17 is applicable. After 17 ianya tidak
tak menyetujui after that, like after chlorine, after potassium, after calcium everything gone already. Chromium, titanium, mangan, ferrum, mereka salah. Like chromium dia kata below aluminium, so salah. Alright, like titanium below silicon, salah. In fact, calcium below calcium, zinc, salah juga. Below potassium dia kata copper, sudah salah kedudukan mereka. Okay, but until now we know that like copper, zinc, chromium, lead, titanium, mangan, all are transition metal, different category already. Okay. Next, after Newland, Dmitry Mendeleev. Okay, Dmitry Mendeleev in chemistry for periodic table is also known as father of periodic table, bapa jadual berkala. Kerana beliau telah membuat satu jadual berkala yang hampir sama dengan apa yang kita ada hari ini lah. In fact, beliau berjaya meramalkan unsur-unsur yang belum ditemui, how they by right looks like and so on. So beliau telah buat ramalan macam tu. So that makes him the best scientist in the development of periodic table. Maka dia dikategorikan sebagai bapa jadual berkala or father of periodic table. So beliau pun sama juga menyusun atom-atom mengikut peningkatan jisim atom. So increasing atomic mass. So if you look at from the start, first guy Lavoisier is not, but the rest of them they arrange the atoms based on increasing atomic mass. So almost everyone increasing atomic mass except one guy after this lah. Alright, so except one guy. So ini penting kerana in question they'll ask you, okay, one of the option will be given. He arranged the atoms based on increasing atomic mass or not. Alright, so one of them will be increasing atomic mass. What is the other one? After this we'll see. Okay, so Mendeleev menyusun atom-atom mengikut peningkatan jisim atom, increasing atomic mass. Okay, dan beliau juga telah menyusun unsur-unsur. So he arranged the elements based on their chemical properties as well. That means if the way they react, cara mereka bertindak balas, kalau sama, maka dia akan, okay, maka dia dikelaskan dalam kumpulan yang sama. Alright, so jadi dia menyusun atom-atom mengikut jisim atom meningkat. Okay, fine. Other than that, beliau juga will look at the chemical properties, cara mereka bertindak balas dan masukkannya ke dalam kumpulan yang sama. Dan di sini beliau ada buat ramalan juga. So he left some empty spaces, satu ruangan-ruangan yang kosong dalam jadual berkala dia. Dia kata ini merupakan unsur-unsur yang mana jisimnya we don't know kerana belum dijumpai lagi. One day, satu hari nanti kita akan menjumpainya. So at that time you take and put it in, fill up all these gaps here. And while doing that, he also said, I can also predict their physical properties, their chemical properties and so on. Walaupun kita tak dapat, beliau kata, saya boleh buat ramalan unsur-unsur yang tak ada di sini, apakah rupa bentuk mereka, sifat-sifat fizik mereka, sifat-sifat kimia mereka. Alright, walaupun kita tak ada, satu masa nanti, you akan dapat unsur ini, masa tu yang ambil, letakkan di kedudukan ini, dia kata. Satu contoh ramalan dia, kalau kita lihat, okay, so ini adalah tempat di mana ruangan-ruangan kosong yang dibiarkan oleh Mendeleev. Waktu itu some empty spaces, just left it there lah. And he did some prediction as well. So dia kata, ada satu unsur yang saya boleh predict, dia kata, dia bagi nama sebagai Eka silicon. So this is the Eka silicon, is a element that proposed by Mendeleev. Dia kata, jisim atomnya ialah 72. Warnanya warna kelabu, so grey color. Density, ketumpatannya dia kata 5.5. Melting point dia 800 darjah Celsius. The oxides formula is ESO2. Sebab dia bagi ES adalah simbol dia. Alright, Eka silicon dia kata. Formula klorida dia ialah ESCl4. So this is what he suggested, you know. Alright, so after so many years, so people has discovered a new element. So dijumpai satu elemen yang baru, iaitu dia katakan sebagai germanium.
So why they call it a germanium? Because based on a place where they found this lah. So they found this in German. So therefore they name it as a germanium. So diberikan simbol Ge. So bila kita bandingkan the same atom, the atomic mass of germanium is 72.6. So Mendeleev predicted 72, but this is 72.6, very close. The color also same, gray. Density, what Mendeleev predicted, 5.5, and what they discovered, 5.47, very close. Melting point, Mendeleev predicted 800, so what they found, 958 degrees of Celsius. Oxide formula, same. ESO2 become GeO2 because of the formula only. Chloride formula, ESCl2 became ESCl4 became GeCl4. Ini chloride dia. So almost the same what he has predicted many about few hundred years before that. So this is because of the discovery, some what we call some very good prediction, maka dia dikenali sebagai bapa jadual berkala. Father of periodic table. All right, next, the last guy. The last guy, his name is Moseley. HJG Moseley is the guy. So Moseley pula menyusun unsur-unsur, all the elements. I arrange all the elements in terms of increasing proton number. So based on what proton number? Not atomic mass. Bukannya jisim atom. Dia menyusun mengikut proton number. Alright, meningkatlah. So proton number 1, 2, 3, 4, 5, 6. So increasing proton number, of course, at the same time based on the chemical properties as well. So this is what he developed. So ini kita panggil sebagai jadual berkala modern. Alright. So until 2003, okay, until 2003, we've been using what we call a periodic table sebagai 8 kumpulan sahaja. Kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 4, and so on lah. Alright, but then after that, we started in Malaysia, we started to use normal numbers lah. Okay, normal numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 until 18. So kita kelaskan sebagai 18 kumpulan. Dulu hanya ada 8 saja. Kumpulan 1, kumpulan 2, after that 13 tu sebenarnya adalah 3. Alright, so 3. So kita tak ada the transition element 3 sampai 12 tak ada. Alright, we ada kumpulan Roman number sahaja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. But never mind. But still kita gunakan mengikut peningkatan proton number. So increasing proton number mereka. Kita dapat jadual berkala modern tersebut.